So apa yang dimaksudkan dengan transformers ni? Sebenarnya dia adalah, transformers ni adalah sejenis alat yang digunakan untuk mengubah voltan sesuatu arus ulang-alik. Bagi arus yang arus terus tak boleh pakai transformers, so dia tak akan memberi kesan. Okay, so sebuah transformers terdiri daripada teras besi lembut berlamina yang dililit dengan gegelung dawai pada dua bahagian yang berlainan. Okay. So gegelung di mana arus elektrik yang memasuki transformers dikenali sebagai gegelung primer. Okay, so voltan arus terus di gegelung primer dikenali sebagai voltan primer. Okay, bunyi macam Optimus Prime pula kan. Semua idea tu semua datang daripada konsep sains. Okay. So gegelung di mana arus elektrik keluar daripada transformers dikenali sebagai gegelung sekunder. So voltan arus elektrik di gegelung sekunder dikenali sebagai voltan sekunder. Okay. So untuk sebuah transformers hanya akan berfungsi apabila arus elektrik yang saya maklumkan tadi lah, arus ulang alik yang digunakan. Jika arus terus, so transformers ni tidak akan berfungsi. Hal ini kerana arus ulang alik dia menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Jadi kalau kata arus terus tu dia medan magnet dia malar, so mendatar, so dia tak boleh digunakan, tak boleh guna transformers. So medan magnet yang dihasilkan memotong dawai secara berterusan dan menghasilkan arus elektrik terarah. Okay. So terdapat dua jenis transformers dekat sini. Yang pertama adalah transformers injak naik. Yang kedua adalah injak turun. Okay. Okay, so untuk transformers injak naik ni digunakan untuk menaikkan voltan arus ulang alik. So bilangan lilitan pada gegelung primer mesti kurang daripada bilangan gegelung sekunder. Ini untuk transformers injak naik. So untuk naikkan voltan, so primer mesti kurang daripada sekunder. Gegelung lilitan pada gegelung. So untuk transformers injak turun pula, dia digunakan untuk menurunkan voltan arus ulang alik. Jadi untuk lilitan gegelung primer mestilah lebih daripada lilitan pada gegelung sekunder. Okay. So dia sebaliknya dengan transformers injak naik. Okay, itu adalah injak turun. Okay, transformers injak naik biasanya ada di stesen jana kuasa. Okay. Manakala transformers injak turun biasanya ada di pencawang. Yang sebelum sampai ke rumah tu, so dia akan ada transformers injak turun supaya dapat menurunkan nilai voltan bagi arus elektrik ulang alik tersebut. Nampak ya macam ada soalan, so kita stop di sini sekejap. Oh, tak ada. Saya ingatkan ada soalan. So saya stop. Okey, kita sambung. Okey, so fungsi transformers bukan untuk melawan Decepticon. Itu adalah itu bukan robot Autobot melawan dengan Decepticon tu. Itu adalah benda yang berbeza. Beroperasi dengan tenaga yang lebih rendah. Sebagai contoh, komputer riba yang saya gunakan ini boleh beroperasi dengan voltan 20 voltan sahaja. So oleh itu bekalan 240 voltan itu adalah terlalu besar untuk penggunaan komputer riba. Jadi bekalan elektrik 240 itu boleh dikurangkan dengan transformers injak turun yang terdapat dalam adapter yang disambung antara komputer riba dengan plug
bekalan elektrik di dalam makmal ni. Okay, so saya ada di makmal, cuma awak je tak ada di sini. Saya ada di makmal lah. So masalah berkaitan tentang transformers. Yang pertama, so voltan yang dihasilkan oleh gegelung sekunder sebuah transformers bergantung kepada nisbah bilangan lilitan gegelung primer dan sekunder. Jadi nilai voltan yang mengalir melalui gegelung primer. Okey, sebagai contoh, kita andaikan N. Okey, sebagai NP itu adalah NP ni adalah bilangan lilitan untuk gegelung primer. So kita ada NP kecil dekat bawah tu mewakili gegelung primer, dan NS kecil ni adalah mewakili bilangan lilitan gegelung sekunder. So V P ni adalah nilai voltan yang merentasi gegelung primer, dan VS yang kecil ni adalah nilai voltan yang merentasi gegelung sekunder. So hubungan yang ditunjukkan kita tukarkan dia kepada bentuk rumus. So kita ada dapat rumus seperti yang dipaparkan di dalam kotak di bawah ni ya. So N bagi dengan NS, NP bagi dengan NS sama dengan VP bagi dengan VS. So ini adalah rumus bagi hubungan antara gegelung, bilangan gegelung, primer dengan sekunder. Dia akan memberi kesan kepada nilai voltan primer dan voltan sekunder. Okey, so yang ni adalah contoh satu. So bilangan lilitan dalam gegelung primer dan gegelung sekunder pada sebuah transformer ringkas adalah 160 lilitan dan 480 lilitan masing-masing. Okey. Jadi yang jika voltan yang dibekalkan kepada transformers itu adalah 50 voltan, so berapakah nilai voltan sekundernya? So kita boleh kira sebab kita ada nilai lilitan kedua-dua dan juga nilai voltan bagi primer. Okay, so jawapannya adalah primer adalah nilai lilitan adalah 160. Jadi bilangan lilitan sekundernya adalah 480. Okey, voltan primer ada 50 voltan. Okey. Jadi kita bagi laluan pada loceng. Okey, so nilainya adalah 160 bagi 480 sama dengan 50 bagi dengan VS yang tak tahu nilai lagi lah. So VS nilai voltan sekundernya adalah 150. So dia daripada 50 voltan dia naik menjadi 150 voltan. Okey. Okey, contoh yang kedua. Transformers ada 300 lilitan, lebih banyak daripada bilangan gegelung sekundernya. So apabila arus ulang-alik bernilai 100 voltan dibekalkan, so arus ulang-alik yang dihasilkan adalah 40 voltan. Okay, so hitung bilangan lilitan pada gegelung primer dan gegelung sekunder dalam transformers ini. Okay, so jawapannya, so kita andaikan bilangan X, NS adalah X lah. So kita tak tahu lagi yang sekunder. Dia maksudkan adalah bilangan primer adalah nilainya lebih daripada X tadi 300. Okay. So kita ada maklumat voltan primer ada 100 voltan dan voltan sekunder adalah 40. Okey. Minta maaf yang ni salah lah, bukan VP lah, VS 40 voltan tu. So NP gunakan rumus tadi, so dapat X tambah 300 bagi dengan X. Di sini 100 dengan 40. So kita dapat nilai bagi X adalah 200. So bilangan lilitan gegelung sekunder ialah NS adalah 200. Manakala NP primer 200 tadi, X tadi kita akan tambah dengan 300.
So kita akan dapat 500 linitan. Okey. Saya faham mungkin awak ada sebarang masalah untuk memahami konsep pengiraan bagi rumus yang baru kita lihat tadi. Tapi jangan risau, so, awak akan cuba untuk memahaminya lebih apabila awak buat latihan yang ada dalam buku teks anda ataupun dalam buku latihan atau buku rujukan anda. Okey, cuba dapatkan soalan-soalan yang pengiraan bagi transformers. Jika ada sebarang masalah, so awak cuba untuk maklumkan kepada saya lah melalui apa-apa medium. So saya akan cuba tolong anda bagi menyelesaikan masalah bagi pengiraan transformers tadi lah. Okay. So rasanya itu sahaja untuk perkongsian hari ini. So nanti saya akan share soalan. Saya akan share soalan Google Form di Google Classroom dan awak akan cuba jawab lah di situ. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang dapat join pagi ni.